Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah Timbangan Al-Mizan mengikut syariat dan hakikat. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya ianya bermanfaat kepada orang lain juga. Saya doakan sahabat semua mendapat keampunan daripada Allah SWT, mendapat rahmat serta petunjuk oleh Allah SWT untuk mengenal Allah SWT. Ilmu ini adalah ilmu syariat dan hakikat. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Tajuk Timbangan Al-Mizan mengikut ilmu syariat dan hakikat. Al-Mizan mengikut ilmu syariat ialah timbangan di akhirat, dan ini betul-betul ada. Jika berat ke kanan, maka selamatlah orang tersebut, dan begitulah sebaliknya. Ilmu syariat adalah ilmu untuk zahir dan ilmu hakikat adalah ilmu untuk batin, dan kita mempunyai ijazat dan roh, dan hendaklah kita mempelajari keduanya. Dari segi ilmu hakikat pula ialah timbangan Al-Mizan hendaklah ia timbang sekarang dan pada waktu hidup ini, barulah kita akan ingat akan mati. Timbangan waktu hidup adalah merujuk kepada nafsu diri kita. Di dalam diri kita ada 7 lapis nafsu yang wajib kita perangi. Hendaklah kita timbang nafsu kita dahulu sebelum kita mati dan berusaha sedaya mungkin untuk melangkah setiap nafsu dalam diri kita. Kedudukan nafsu tersebut pada timbangan Al-Mizan ialah seperti berikut. Lihat gambar rajah tersebut. Nafsu amarah. Yang paling kiri sekali ialah nafsu amarah. Ke kanan sedikit ialah nafsu lawamah. Ke kanan lagi ialah nafsu mulhamah. Duduk di tengah-tengah ialah nafsu mutmainnah. Kanan sedikit ialah nafsu radiyah. Kanan lagi ialah nafsu mardiyah. Dan paling kanan ialah nafsu kamilah ataupun nafsu kamaliyah. Itu ialah kedudukan nafsu pada timbangan Al-Mizan. Cuba lihat pada gambar rajah tersebut. Nafsu amarah adalah raja sekalian nafsu. Orang yang duduk di nafsu amarah ini ialah orang itu sejahat-jahatnya. Nafsu yang kedua ialah nafsu lawamah, iaitu nafsu ada kejahatan dan ada kebaikan, tetapi kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Nafsu yang ketiga ialah nafsu mulhamah, iaitu nafsu yang mempunyai kebaikan dan kejahatan juga, tetapi kebaikan dan kejahatan itu sama rata. Nafsu yang keempat ialah nafsu mutmainnah, iaitu orang yang duduk di sini ialah orang yang telah mengenal diri dan orang yang telah menghancurkan 3 nafsu yang sebelum ini. Nafsu yang seterusnya ialah nafsu radiyah, iaitu nafsu redha. Orang yang duduk di sini redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapat cinta Allah, kita kena redha dengan ujian Allah. Nafsu yang seterusnya ialah nafsu mardiyah, iaitu orang itu telah mendapat keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia redha akan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang duduk di sini dia sudah mendapat karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nafsu yang terakhir ialah nafsu kamilah, iaitu nafsu yang sempurna. Duduk di sini ialah makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah kita turun kepada nafsu mutmainnah balik. Setelah kita sampai ke kamilah, kena turun kepada nafsu mutmainnah. Barulah dipanggil wahdatus syuhud. Barulah sempurna diri kita. Timbanglah sekarang sebelum mati agar kita berjaga-jaga dan ingat akan mati. Untuk mencapai insanul kamil, hendaklah melalui dan berperang dengan semua nafsu tersebut. Dalam hadis Nabi, an-nafsu ammatu bitsu. Nafsu itu sentiasa membawa ke arah kebinasaan. Dalam hadis lain, ketika perang Badar, salah seorang sahabat Rasulullah memerah tahi unta untuk meminum air tahi unta tersebut kerana terlalu dahaga. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada lagikah perang yang lebih besar daripada perang ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Ya, ada, iaitu perang melawan hawa nafsu." Dalam hadis lain pula, ketika diciptakan nafsu, maka Tuhan bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Maka nafsu itu menjawab,
engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mencelupkan nafsu tersebut di dalam air yang beku, maka selama 70,000 tahun. Maka selepas itu diangkatkan kebalik dan Allah Subhanahu Wa Taala tanya balik pada nafsu, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Maka nafsu menjawab, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan nafsu tersebut di dalam api selama 70,000 tahun lagi. Kemudian nafsu itu diangkat pula dan Allah Taala bertanya, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Maka nafsu itu menjawab, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Kemudian Allah Taala Subhanahu Wa Taala telah mempuasakan nafsu tersebut, tidak memberi makan dalam waktu sehari saja. Maka Allah Taala bertanya, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Maka nafsu itu menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Maka apa itu puasa? Puasa ialah menahan diri daripada lapar dan dahaga dan menahan diri serta anggota badan dari melakukan maksiat, serta menahan diri juga iaitu daripada segala penyakit-penyakit batin, iaitu penyakit hati seperti riak, sombong, takabur, memandang rendah pada orang, meninggi diri dan sebagainya. Itu menahannya dengan zikirullah dan menahan daripada melakukan hal-hal tersebut. Maka itulah dipanggil puasa, puasa zahir dan puasa batin. Berikut ialah kedudukan nafsu di dalam diri kita dan merupakan al-mizan di dalam diri kita. Nafsu amarah. Di dada paling kiri ialah nafsu amarah. Ke kanan sedikit ialah nafsu lawamah. Ke kanan sedikit lagi ialah nafsu mulhamah. Di dada tengah ialah nafsu mutmainnah. Ke kanan lagi ialah nafsu radiyah. Ke kanan lagi ialah nafsu mardiyah. Dan paling kanan ialah nafsu kamilah ataupun nafsu kamaliyah. Itu adalah neraca timbangan al-mizan di dalam dada kita ataupun di dalam badan kita. Ada al-mizan di dalam diri kita. Itu gambar rajah al-mizan di dalam diri kita, kedudukan nafsu tersebut. Cuba lihat gambar rajah tersebut. Tapi ingat, ini adalah nafsu. Jangan tertipu olehnya. Maqam makrifat pun masih lagi ada nafsu, iaitu nafsu kamilah. Tetapi nafsu tersebut sudah pun menjadi baik dan menjadi Islam setelah kita menghancurkan nafsu-nafsu yang lain. Untuk mematikan setiap nafsu ini, hendaklah berperang dengan nafsu dengan serangan taubat nasuha, zikirullah, tahajud di 1/3 malam, istiqamah dan mentaati syariat Allah, serta melazimi puasa sunat dan setiap malam hendaklah beribadah. Zikir hati juga tidak boleh putus 24 jam. Barulah nafsu itu akan tunduk, dan jika putus zikir hati, maka nafsu akan mengambil alih diri kita. Ilmu hakikat adalah ilmu untuk berperang dengan nafsu, untuk memerangi nafsu dan memberatkan timbangan al-mizan di akhirat. Maka Rasulullah mengajarkan zikir tersebut. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Diulang, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini adalah zikir untuk memberatkan timbangan al-mizan di akhirat. Pada syariatnya, zikir ini dapat memberatkan timbangan al-mizan di akhirat. Itu pada syariatnya. Tapi memang betul-betul ya. Pada ilmu hakikat pula, zikir ini dapat memberatkan al-mizan di dalam diri kita. Jika kita mengamalkan zikir ini setiap hari, maka dia akan melangkah nafsu di dalam diri kita. Maksudnya, zikir tersebut memudahkan kita mematikan nafsu di dalam diri kita dengan melangkah nafsu tersebut, iaitu nafsu amarah, lawamah dan mulhamah. Kita boleh menghancurkan dengan zikir ini. Tapi syaratnya hendaklah berzikir dengan banyak, sebab kita ingin berperang dengan nafsu. Kena zikir sebanyak-banyaknya. Hendaklah juga sentiasa berzikir di dalam hati. Jangan putus 24 jam. Barulah ia berjaya mematikan nafsu tersebut.
Bukan senang ya kawan-kawan. Jangan lupa juga perlu istiqamah bangun 1/3 malam untuk beribadah sehingga ke subuh, kerana waktu itu nafsu ingin tidur dan kita perlu melawannya. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam al-mizan daripada akhlak yang baik. Persoalannya, apa itu akhlak yang baik? Maksud akhlak ialah bukan bermaksud berjalan tunduk dan buat-buat baik. Tidak. Akhlak ialah mentaati syariat Allah, iaitu buat apa yang Tuhan suruh dan tinggalkan apa yang Tuhan larang. Penjagaan syariat dari segi luaran ialah hendaklah menjaga semua anggota badan dari lakukan dosa, iaitu mata, tangan, kaki, telinga, mulut dan kemaluan. Menjaga syariat dari dalaman pula ialah jangan ada sifat dengki, sombong, riak, suma'ah, suka memandang rendah sama orang lain, meninggi diri, merasa alim, merasa bagus, merasa kuat ibadah, ingin selalu bertanding dengan orang. Ini penyakit hati. Selain itu, jauhi sifat suka mencari aib orang lain, suka membuat fitnah, suka menghidu-hidu aib orang lain, suka ambil tahu hal orang lain, suka sebarkan aib orang lain dan suka ingin berlawan dengan orang lain baik dari segi ilmu atau bab harta. Selain itu, perlu taati pantang larang seperti jangan berbohong, jangan mungkir janji, jangan mencari aib orang, jangan nak berlawan dengan orang, jangan meninggi diri, jangan membalas kejahatan orang terhadap kita, jangan makan hak orang seperti bab harta pusaka, jangan makan harta orang lain ya. Lebih baik banyakkan mendiamkan diri kerana berdiam adalah ciri-ciri orang yang berakhlak dan dapat mengelakkan daripada dosa. Hendaklah seseorang itu berdiam diri ya, baru dapat mengurangkan dosa kita. Semoga bermanfaat semua. Diharap semua berjaya melawan hawa nafsu. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.